Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Izrina Amir Hamzah dalam Buletin 1.30. Antara paparan hari ini, amaran musim tengkujuh di Terengganu. Isu tenaga solar di Sarawak, SPRM rakam keterangan Najib Razak. Suruhanjaya Tinggi Singapura di Malaysia menafikan dakwaan bahawa Perdana Menterinya Lee Hsien Loong menjadi sasaran utama siasatan skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB. Menurut kenyataan yang dikeluarkan hari ini, artikel yang kononnya dikeluarkan oleh portal The Coverage adalah palsu. Terdahulu, portal berkenaan memaparkan berita bertajuk Berita Tergempar Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menjadi sasaran utama siasatan 1MDB. Najib menandatangani beberapa perjanjian berat sebelah dengan Hsien Loong sebagai pertukaran bagi pengubahan wang haram. Menurut laporan terbabit, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dipercayai menandatangani beberapa perjanjian berat sebelah dengan Hsien Loong, antaranya pelaksanaan projek kereta api laju Kuala Lumpur Singapura HSR, sedangkan Malaysia dibebani hutang mencecah trilion ringgit selain perjanjian penjualan air ke negara itu. Laporan berkenaan turut mendakwa perjanjian yang dimeterai itu bertujuan untuk mendapatkan bantuan daripada Bank Negara Singapura untuk mencuci wang 1MDB. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak sekali lagi hadir di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pagi tadi. Kali ini bagi memberi keterangan berhubung siasatan isu tenaga solar sekolah di Sarawak. Untuk perkembangannya, kita bersama Amalina di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Putrajaya. Silakan Amalina. Ya, Izrina, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak hari ini sekali lagi tiba di perkarangan Ibu Pejabat SPRM Putrajaya dan difahamkan beliau telah pun tiba di sini pada jam 9.40 pagi tadi dengan menaiki kereta Proton perdana berwarna hitam. Bagaimanapun kehadiran beliau bersama rombongan tidak disedari oleh kebanyakan media kerana difahamkan mereka menggunakan laluan belakang ini untuk memasuki ke dalam premis. Jika sebelum ini kedatangan ataupun kehadiran Datuk Seri Najib ke SPRM mungkin dikaitkan dengan siasatan kes 1MDB ataupun SRC International, namun pada kali ini difahamkan oleh sumber SPRM kehadiran beliau adalah bagi membantu siasatan kes pemasangan panel tenaga solar yang membabitkan nilai 1.25 bilion ringgit yang turut membabitkan 369 buah sekolah di Sarawak. Dan kalau saya boleh ingatkan kembali, sebelum ini SPRM juga pernah merekodkan ataupun merakam keterangan Datuk Seri Najib Razak di rumahnya di Langgak Duta berkenaan kes yang sama. Dan mengikut desas-desus yang kami terima pada awal tengah hari tadi, mungkin Datin Seri Rosmah Mansor juga akan turut hadir untuk memberi keterangan. Namun mengikut maklumat terakhir yang kami terima hari ini, hanya keterangan daripada Datuk Seri Najib Razak yang akan diambil. Dan kalau dapat saya kongsikan juga sedikit info mengenai siasatan kes tersebut, pelaksanaan projek itu dikatakan melangkaui proses biasa yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan supaya tender projek berkenaan tidak diberikan secara terbuka, sebaliknya diserahkan terus kepada syarikat sewaan kereta di Bintulu. Dan untuk maklumat penonton juga, SPRM sebelum ini pernah menahan 3 individu berkaitan dengan projek ini, termasuk dengan penahanan seorang pengarah syarikat bagi membantu siasatan. Kalau dapat saya kongsikan keadaan sekitar ini, kami sudah sekitar hampir 4 jam menunggu di luar ini, dan setakat ini belum lagi ada tanda-tanda untuk rombongan Datuk Seri Najib keluar daripada perkarangan SPRM ini. Namun sebarang perkembangan akan kami maklumkan dari semasa ke semasa. Teruskan bersama kami. Intan kembali kepada anda di Sri Pentas.
Baiklah, terima kasih Amalina langsung dari Putrajaya. Kita terus ke laporan berikutnya. Semua kawasan peranginan membabitkan kawasan pantai dan sungai di negeri Terengganu kini diletakkan sebagai tidak selamat untuk aktiviti air terutama pada musim tengkujuh. Kawasan lain yang turut diletakkan dalam kategori itu termasuk kawasan air terjun, hutan lipur dan kawasan pendakian di hutan simpan kekal. Ia serentak arahan supaya semua kawasan riadah di bawah seliaan Pejabat Perhutanan Negeri diarah tutup sejak 1 November lalu. Arahan dikeluarkan bagi mengelak tragedi yang tidak diingini termasuk risiko kepala air. Tempoh penutupan adalah sehingga 28 Februari depan. Fenomena kepala air sukar diramal dan boleh berlaku secara tiba-tiba. Pihak berkuasa tempatan dan jabatan yang berkaitan akan meningkatkan aspek keselamatan di pusat rekreasi dengan pemantauan ketat terutama pada musim cuti persekolahan yang akan tiba. Papan tanda amaran, larangan atau peringatan akan diletakkan di kawasan terbabit. Orang ramai perlu lebih peka terhadap keadaan cuaca dan persekitaran sebelum melakukan aktiviti di air terutamanya pada musim tengkujuh. Perkembangan banjir di Kelantan. Buat masa ini, banjir hanya membabitkan rantau panjang dan keadaan dilaporkan semakin pulih berikutan cuaca panas dan tiada hujan sejak awal pagi tadi. Sehingga jam 11 pagi tadi, paras air Sungai Golok turun kepada 7.29 meter di paras berjaga-jaga. Untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Syahnun Hanif Abdullah Suhaimi. Shanun, mungkin anda boleh kongsikan dengan kami bagaimana dengan keadaan mangsa banjir yang membabitkan 50 buah rumah semalam? Terima kasih Izrina. Buat masa ini tidak ada perpindahan kerana banjir fasa 1 di rantau panjang ini membabitkan 3 kampung iaitu Kampung Tersang, Lacang dan Bongo ini masih tidak membimbangkan. Paras air sehingga kini 0.2 meter hingga 0.5 meter. Bagaimanapun penduduk tahun ini agak bimbang di rantau panjang kerana paras air Sungai Golok agak tinggi. Dipercayai kerana pembinaan retaining wall atau tembok penahan banjir di sebelah negara jiran. Keadaan ini menyebabkan penduduk mula membuat persiapan awal dan ramai penduduk yang memerhati keadaan itu ketika hujan lebat bimbang sekiranya air naik mendadak terutama ketika waktu malam. Malah JPS sendiri telah mengeluarkan amaran meminta penduduk bersiap sedia awal kerana ramalan banjir tahun ini mungkin diparas meningkat lebih tinggi dari biasa sehingga 1 meter. Izrina? Baik, Shanun. Bagaimana pula dengan keadaan laut di Kelantan mengikut ramalan Jabatan Meteorologi? Jabatan Meteorologi meramalkan petang dan malam ini ribut petir di 1-2 tempat di kawasan pantai iaitu kawasan yang bahaya kepada nelayan dan bot kecil. Angin dari arah selatan dijangka berkelajuan kira-kira 30 hingga 40 km dengan ketinggian ombak dijangka malam ini 1.5 hingga 2.5 meter tinggi. Manakala kawasan pedalaman petang dan malam ini akan berlaku hujan tahap biasa di 1-2 tempat. Kota Baru, Rantau Panjang dijangka hujan sehingga Sabtu ini. Manakala Kuala Kerai sehingga esok dan pada Ahad ini bermula hujan di semua kawasan terutama Kuala Kerai, Jeli dan Gua Musang di sebelah petang. Dan Jabatan Meteorologi juga meramalkan bulan 12 ini fasa kedua banjir dianggarkan hujan lebat berlaku di pedalaman khususnya kawasan Gunung Gagau 1 dan Gunung Gagau 2 dan lazimnya hujan lebat di pegunungan ini bakal membawa limpahan air ke Sungai Kelantan dan saat itu banjir boleh berlaku jika jumlah kuantiti air daripada gunung itu tinggi. Itu sahaja. Baiklah Shanun, saya harap anda sentiasa berhati-hati. Itu tadi laporan langsung dari Kelantan. Kita terus ke laporan berikutnya.
Seorang pemandu Grab dihadapkan ke Mahkamah Session Georgetown atas dakwaan merogol seorang remaja perempuan yang ketika itu berusia 11 tahun 3 tahun lalu. Tertuduh Teh Kim Huat, 49 tahun, mengaku tidak bersalah. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah rumah di Jalan Kedidi, Sungai Ara, Bayan Lepas pada tahun 2015. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 376-1 Kanun Kesiksaan. Sabit kesalahan boleh dipenjara hingga 20 tahun dan sebatan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Farah Aimi Zainul. Hakim Wan Azimah Yaakob membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. 20 Disember depan sebutan semula kes dan bagi membolehkan tertuduh melantik peguam. Sembilan warga negara Thailand dan seorang warga tempatan ditahan selepas disyaki memiliki dan memproses daun ketum Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Kuala Pilah, Superintenden Haslah Bacuk berkata serbuan dilakukan oleh anggota Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah Kuala Pilah jam 10.15 pagi di sebuah taman perumahan. Pemeriksaan lanjut menemukan 2 bungkus plastik lut sinar dan 1 botol lut sinar mengandungi cecair disyaki air ketum. Kesemua suspek ditahan dan disiasat di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952 dan boleh dihukum Seksyen 30-5 Akta Sama yang memperuntukkan denda maksimum RM10,000 atau penjara sehingga 4 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagaimanapun, ujian air kencing didapati negatif dan kesemua suspek tiada rekod jenayah lampau. Sebuah gudang yang menempatkan 13 unit gerai perabot dekat bandar Bukit Puchong berdepan kerugian ratusan ribu ringgit apabila permis musnah dijilat api. Kejadian dilaporkan berlaku kira-kira jam 10.26 malam tadi. Sebaik 3 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Puchong Cyberjaya dan Serdang tiba 10 minit kemudian api telah pun marak. Dengan kekuatan 30 anggota penguatkuasa bomba dan 2 tangki air, api berjaya dikawal 30 minit selepas itu. Pemeriksaan forensik bomba mendapati keluasan kebakaran melibatkan 1,000 kaki persegi. Setakat ini tiada mangsa yang terbabit dan punca kejadian serta kerugian masih dalam siasatan. Bertemu kembali, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedang dalam proses untuk melaksanakan projek rintis pengasingan yang dijangka bermula pada tahun hadapan. Menterinya, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata ia merupakan sistem pengalihan kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah ringan dan tidak serius daripada sistem kehakiman sedia ada. Beliau berkata melalui sistem berkenaan, kanak-kanak terbabit akan menjalani modul intervensi yang disediakan khas mengikut jenis kesalahan dan latar belakang mereka. Berdasarkan modul tersebut, kanak-kanak yang disabitkan dengan kesalahan ringan tidak akan ditahan, sebaliknya akan melalui proses intervensi merangkumi kaunseling, khidmat masyarakat, membayar ganti rugi atau membaik pulih kerosakan yang dilakukan. Justru, kata beliau, inisiatif pengasingan perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan sebagai kaedah rehabilitasi alternatif. Presiden PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menafikan lawatannya ke Julau Sarawak bertujuan mahu berkempen untuk calon tertentu. Sempena pemilihan PKR, tegas beliau lawatannya tidak mempunyai apa-apa berkaitan dengan pemilihan parti yang bakal berlangsung pada Sabtu ini. Pihaknya juga menolak dakwaan pihak tertentu bahawa beliau turun padang ke Julau semata-mata mahu berkempen bagi Rafizi Ramli. Jelasnya, lawatan berkenaan adalah termasuk di dalam jadual kerja beliau. Selaku Timbalan Perdana Menteri, katanya beliau perlu memastikan kerajaan menjaga semua negeri termasuk Sarawak supaya tidak berlaku diskriminasi. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan ahli jawatan kuasa pusat PKR Latifah Koya yang mempersoalkan lawatan ahli Parlimen Pandan itu ke Sarawak menjelang pemilihan negeri hujung minggu ini. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah mengadakan lawatan turun padang ke Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi di Ibu Negara.
Kita ke laporan detik niaga. Air Asia bakal terbang dari Kota Kinabalu ke Bandar Seri Begawan Brunei bermula 18 Januari 2019. Penerbangan hari itu adalah destinasi antarabangsa keempat Air Asia dari Kota Kinabalu yang dilancarkan pada tahun ini selepas Bangkok, Macau dan Kunming. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Air Asia Malaysia, Riyad Asmad, bagi tahun ini Air Asia telah menerbangkan lebih 4.9 juta penumpang dari Malaysia, dari Kuala Lumpur dan ke Sabah. Dengan penerbangan harian antara Kota Kinabalu dan Bandar Seri Begawan, pihaknya akan mengendalikan 356 penerbangan mingguan dari Kota Kinabalu, hub kedua terbesar Air Asia di Malaysia. RHB Bank Berhad RHB menjangkakan peningkatan 30% pemegang kad kreditnya pada suku pertama 2019. Jangka itu akan disokong oleh penawaran RHB Dual Credit Cards. Menurut pemangku Ketua Perbankan Runcit Kumpulan RHB, Nazri Osman, syarikat perbankan itu kini mempunyai 500,000 pemegang kad kredit. Pihaknya mensasarkan pengeluaran lebih 10,000 kad kredit dalam tempoh sebulan tahun depan. Daripada jumlah itu, unjuran sekurang-kurangnya 60% daripadanya adalah RHB Dual Credit Cards. Bertemu kembali, laporan sukan. Selepas gagal melepasi halangan di peringkat kumpulan pada serangan 2 tahun lalu, peminat bola sepak tempatan pastinya kembali teruja untuk menyokong skuad bola sepak negara. Apabila Harimau Melaya akan turun menentang Kemboja pada perlawanan pertama peringkat kumpulan A, serangan Piala AFF Suzuki 2018 di Phnom Penh malam ini. Berdasarkan rekod pertemuan Kemboja menentang Malaysia, skuad bola sepak negara nampaknya diletakkan sebagai pasukan pilihan untuk meraih 3 mata penuh. Dibarisi beberapa pemain baru, antaranya Muhammadu Sumareh dan kelibat pemain lincah Safawi Rashid di jentera serangan. Aura positif dan adrenalin kemenangan seakan sudah dapat dirasai. Apapun, Harimau Melaya tetap wajar menghormati Kemboja sekalipun pasukan itu turun tanpa khidmat jurulatih mereka Kesuki Honda malam ini. Kemboja pastinya tidak akan mensia-siakan peluang beraksi di halaman sendiri dan kemenangan akan menjadi hadiah terbaik menjelang sambutan Hari Kemerdekaan negara itu esok. Liga Juara-Juara Eropah, 8 perlawanan berlangsung awal pagi tadi menyaksikan 6 pasukan berjaya mencatat kemenangan sementara 2 lagi pasukan sekadar seri. Kelab dari Liga Perdana Inggeris, Manchester City paling unggul apabila membelasah Shakhtar Donetsk 6-0. Real Madrid membelasah Pilsen 5-0 di tempat lawan sambil Manchester United bangkit menewaskan Juventus 2-1. Kejayaan besar Manchester City awal pagi tadi banyak disumbangkan Gabriel Jesus. Jesus meledak hat-trick bermula pada minit ke-24, 72 dan masa kecederaan sambil 3 lagi gol dihadiahkan David Silva minit ke-13. Raheem Sterling minit ke-49 dan Riyad Mahrez melengkapkan kemenangan 6-0 Manchester City 6 minit sebelum tamat masa permainan. Sementara itu, Real Madrid selesa mendahului Pilsen 4-0 pada babak pertama. Masuk babak kedua, juara bertahan itu menambah gol kedua pada minit ke-67. Apapun, tumpuan tetap terarah kepada kejayaan Manchester United yang bangkit mengatasi Juventus. Walaupun Cristiano Ronaldo berjaya membuka tirai jaringan buat Juventus pada minit ke-65. The Red Devils berjaya meledak 2 gol lewat pada minit ke-86 menerusi Juan Mata dan jaringan sendiri pemain lawan Leonardo Bonucci pada minit-minit akhir permainan. Mahiri Buletin, saksikan visual ulang tahun Mickey Mouse ke-90 tahun. Dengan itu, sekian Buletin 1.30. Terima kasih kerana bersama dengan saya sepanjang 30 minit. Saya Ezri.